Okay, good morning. PDPC hari ini adalah sangat ringkas sahaja. Saya akan bincangkan tentang soalan struktur yang telah saya upload semalam, iaitu 27 bulan 4 2020 ya. So you boleh rujuk kepada soalan yang telah saya upload semalam. Kalau kamu tak buka, okey, tak apa, kamu lihat paparan YouTube hari ini. Salin soalan tersebut dalam buku latihan kamu dan lengkapkan jawapan dia sebagai tugasan lah. Okey ya. Okey, semalam saya dah telah upload, so patutnya kamu dah cuba buat. Tak apa, saya akan bincangkan hari ini. So catatkan jawapan yang betul lah untuk hari ini. Okey. Kita lihat ya, diagram lajar di bawah menunjukkan satu proses pembahagian sel kromosom pada peringkat T. Okey ya. Peringkat T tidak ditunjukkan. Kalau kamu lihat di sini sepatutnya tiada pindah silang yang berlaku. Okey ya, tiada pindah silang yang berlaku. So semestinya proses ni ialah proses pembahagian mitosis. So jawapan bagi A1 ialah mitosis. Okey ya, namakan proses yang terlibat. Proses tu ialah proses pembahagian mitosis. Nyatakan kepentingan dia. Okey, yang pertama sekali ialah dia menggantikan sel yang tua dan rosak lah. Menggantikan sel yang rosak dan mati. Sel yang rosak dan mati. Okey, kamu juga boleh bagi fungsi lain, kepentingan lain, memastikan. Ini option lain ya. Memastikan kandungan genetik sel anak sama dengan sel induk. Sama dengan sel induk. Okey, nyatakan bilangan kromosom yang terhasil pada akhir proses ni. Okey, kita rujuk balik soalan dia. Okey ya. Kan ni ialah sel induk. Oleh sebab dia ialah proses mitosis, so bilangan kromosom dia mestilah sama ya dengan sel anak dan sel induk. So kalau sel induk ada dua kromosom, so sel anak pun mestilah ada 2 kromosom. Okey ya. Sebab dia sel anak dia mestilah sama dengan induk. Sama dengan induk. Okey. So jawapannya ialah 2. Okey, dan dia suruh kita lukiskan apa yang berlaku ya di proses T. Saya akan buat di sini. Lukiskan kromosom pada peringkat T. Dia sudah membahagi menjadi 2 sel anak. Okey, so dia akan membentuk 2 sel anak. Dan kromosom dia sama dengan sel induk. So 2 jugalah, 1 berlorik, 1 tidak berlorik. Sama dengan induk. Okey. Inilah sel anak. Okey ya. Sama dengan sel induk. Okey. Dan kita lihat ya. Kalau dia merujuk kepada pertumbuhan, proses ni selalunya berlaku di pucuk ataupun akar. Pucuk daun. Pucuk daun atau akar. Okay, oleh sebab dia punya bilangan kromosom dia hanya 2 sahaja, so saya assume dia merujuk kepada tumbuhan lah. Okay ya. Sebab kalau manusia dia mesti mempunyai 46 pasang kromosom bagi sel soma. So saya assume ini adalah untuk daun, untuk tumbuhan. So
Kalau tumbuhan selalunya berlaku di pucuk daun dan juga akar. Okey, kita lihat soalan seterusnya, soalan 2. Okey ya. Okey, bagi soalan 2 kita lihat ada pindah. Okey, nampak tak peringkat ni? Ni kita panggil dia sebagai pindah silang. Okey ya, pindah silang ialah proses dia apa kita kata menukar maklumat genetik. Okey ya, menukar maklumat genetik. Ini yang menyebabkan variasi dalam sel. Okey ya, menyebabkan variasi ya dalam sel. So proses ini bila nampak je ada pindah silang, maknanya nama proses ini ialah meiosis. Okey, meiosis. So nyatakan kepentingan meiosis ni ialah dia menghasilkan gamet. Okey ya, menghasilkan gamet. Okey ya, kalau kita kata gamet, saya terangkan kat tepi ya, tak payah tulis kat sini. Okey ya, iaitu menghasilkan sel pembiakan, ovum dan sperma. Itu yang kita merujuk kepada gamet. Ovum dan sperma. Ovum bagi lelaki, perempuan, dan sperma bagi lelaki. Okay, ya. So kalau kamu nak jawab dengan soalan struktur, okay, we can make it very simple. Okay, ya. Just put there menghasilkan gamet. Okay, ya. Lagi satu kepentingan dia menghasilkan, kalau ada 2 markah, you boleh nyatakan kat situ, menghasilkan variasi. Okay, ya. Menghasilkan variasi di kalangan sel anak. Okay, ya. Variasi di kalangan sel anak. Di kalangan anak-anak lah. Okey ya. Okey, next one. Nyatakan proses yang berlaku pada peringkat 4. Okey, sila bincangkan ke atas. Proses tu kita panggil dia sebagai pindah silang. Okey ya, pindah silang. Okey ya, pindah silang di mana maklumat genetik dia apa kita kata tukar ya, dia macam menukar maklumat genetik, dia exchange lah. Okay, ya, dia menukar maklumat genetik ataupun dia exchange proses dia. Kalau lebih jelas lagi, okay, ya. Sorry. Okay, saya tunjukkan kat bawah lah. Okay, ya, kita lihat. Okay, apa tu proses pindah silang? Saya tunjukkan kat bawah. Okay, proses pindah silang tu dia menukar maklumat genetik. Contohnya ada sepasang kromosom. Lukis cantik tuan. Okey, saya lorek satu, dilorikkan. Satu lagi tidak dilorikkan. Okey ya. Satu dilorikkan, satu lagi tidak dilorikkan. So kalau kamu lihat di sini ialah proses pindah silang berlaku. Okey, apa tu maksud pindah silang? Kamu akan lihat dia punya outcome dia ialah bila dia berpisah, maknanya maklumat genetik dari kromosom tu dipindahkan ke kromosom kromatik yang seterusnya. Okay, can you see that? Yang ni dipindahkan ke kromatid yang bersebelahan, yang dari bersebelahan akan dipindahkan kat sini. So inilah nampak tak? Kesan pindah silang. Itu yang kita kata
Okey, sambung balik kesan pindah silang. Okey, dia menukar maklumat genetik. Okey, so apakah kesan dia? Kita boleh kata dengan jelas. Okey, use jawapan dia. Kita boleh cakap. Okey, we can explain. Menghasilkan variasi. Menghasilkan variasi. Okey ya. Di kalangan anak-anak. Di kalangan anak-anak. Okey, itulah jawapan dia. Okey, ada satu lagi. Okey, that's it lah. Okey ya. Itu sahaja untuk hari ini. So today our video is a very short video. Okey ya. So bagi siapa yang tak buat soalan semalam tu, kamu boleh salin soalan ni dalam buku latihan kamu. Okey ya. Dan lengkapkan jawapan. Okay, that's all. Thank you for your time. I'll see you tomorrow. Kita akan sambung dengan genetik, pewarisan lah. Okay.